Salam sejahtera dan salam sorakku sayang bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Isnin bersempena lawatan kerja baginda selama 2 hari di Kuching. Majlis tersebut turut dihadiri Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani, Tun Tuanku Bujang, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 1, Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Rozi Yunus, serta tetamu kenamaan yang lain. Berbagai persembahan disajikan seperti tarian tradisional suku kaum di Sarawak, teater musikal, nyanyian serta alunan muzik tradisional dan moden. Terdahulu, Raja Permaisuri Agong telah merasmikan galeri songket dan keringkam di Jalan Masjid sambil melihat sendiri hasil kerja tangan serta keunikan songket dan keringkam yang dihasilkan penenun tempatan. Pada Selasa, Raja Permaisuri Agong dijadual melawat kompleks penjara Puncak Borneo pada jam 10.30 pagi. Manakala pada sebelah petang, baginda dijadual melawat Muzium Budaya Borneo. Berita seterusnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Almar Zohari Tun Dato' Abang Openg telah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya pada Isnin. Rombongan pertama, kunjungan hormat daripada Sarawak Business Federation SBF, manakala kunjungan kedua daripada National Chamber of Commerce and Industry Malaysia NCCIM. Kedua-dua kunjungan tersebut bertujuan membincangkan peluang-peluang pelaburan yang ada di Sarawak. Pada sebelah malam pula, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah menghadiri majlis makan malam bersama delegasi Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM di Kuching pada Isnin. Semasa berucap, Premier Sarawak berharap kerjasama di antara SBF dan NCCIM akan dapat memberi manfaat 2 hala. Jelasnya, untuk mencapai prinsip itu, kedua-dua perlu mempunyai hala tuju ekonomi yang kukuh. And I hope with tonight, collaboration or family reunion with the NCCIM and SBF, you can move forward within that context. So, Sarawakian, we want to share so that everybody will be happy because you got certain talent, certain niche. We got certain niche, you combine the two, then everybody will benefit. But the basic is, your economy must have direction. So ladies and gentlemen, we have a direction up to the year 2030. And to fill the vacuum in the process, up to you lah. You people know better. With that, dalam majlis yang sama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyaksikan majlis menandatangani perjanjian memorandum persefahaman di antara SBF dan NCCIM. Sementara itu, Presiden SBF Datuk Abang Abdul Karim Tun Abang Openg semasa berucap memberitahu perjanjian tersebut adalah salah satu usaha untuk mencapai peningkatan baharu dalam pelaburan langsung domestik DDI. Turut hadir sama Presiden NCCIM Datuk Loh Kian Chuan, Naib Presiden NCCIM dan pelabur Tan Sri Datuk Sri William Cheng Hen Jem. Berita selanjutnya, isu lintas sempadan antara Sarawak dan Kalimantan, normalisasi perdagangan di sempadan Sarawak dan Kalimantan dan kepentingan untuk menaik taraf jalan raya untuk mempertingkatkan mobiliti penduduk antara kedua-dua wilayah merupakan antara intipati perbincangan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan bersama Kamar Dagang Indonesia di Jakarta pada Sabtu. Katanya beliau mengalu-alukan lebih banyak kerjasama antara perniagaan dari Kalimantan dan Sarawak serta isu berkenaan pemuliharaan alam sekitar. Selain Datuk Amar Awang Tengah, delegasi Malaysia turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Panglima Dr. Johnny T. Elias Maximus Ongkili, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, Utusan Khas BIM Tega Tan Sri Pandika Amin Mulia dan Timbalan Ketua Menteri 3 dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah Datuk Dr. Joakim Gunsalam. Delegasi Malaysia turut menghadiri perjumpaan bersama Timbalan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapa Doni Rahajo.
Berita diteruskan dengan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB di seluruh Sarawak perlu menjaga kebajikan setiap ahli di kawasan masing-masing. Menurut Timbalan Presiden PBB Dato' Amar Douglas Uga Embas, keperluan itu amat dihendaki lebih-lebih lagi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun yang bukan milik mereka. Katanya, jika ahli menghadapi masalah, biarlah wakil rakyat kawasan dimaklumkan terlebih dahulu, kemudian berkomunikasi dengan pemimpin tertinggi parti PBB. Berucap semasa merasmikan mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PBB Cawangan Bawang Asan dan Tamin di Sibu pada Ahad, beliau juga mahu setiap ahli parti itu dijaga dengan baik supaya PBB terus kuat dan ahlinya sentiasa bertambah. Mengenai mesyuarat perwakilan itu, Dato' Amar Douglas yang juga Timbalan Premier Sarawak berkata, ia bukan soal memilih atau melantik semula ketua cawangan dan ahli jawatan kuasa semata-mata. Sebaliknya, jelas beliau, pemimpin di peringkat atasan parti juga berminat untuk mengetahui aspirasi dan rungutan yang dihadapi di peringkat akar umbi. Pada majlis itu, Dato' Amar Douglas telah meluluskan penubuhan Pusat Khidmat PBB di Dun Tamin. Beliau turut merakamkan penghargaannya kepada Adu Nangka Dr. Anwar Rapai yang telah melakukan usaha yang sangat baik sebagai penyelaras jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Sibu. Sementara itu, Setiausaha Politik Premier Sarawak, Romeo Christopher Tegong, kekal sebagai pengerusi PBB Cawangan Bawang Asan setelah menang tanpa bertanding dalam jawatan tersebut. Manakala PBB Cawangan Tamin pula menyaksikan Miu Beruang dipilih sebagai pengerusi baharu. Berita di Kuching, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas akan menubuhkan 82 cawangan di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di negeri ini. Menurut Datuk Seri Abdul Karim Mahamzah merangkap Presiden Sebekas, setakat ini hanya terdapat 78 kawasan Dun di negeri ini telah menubuhkan cawangan Sebekas yang meliputi kawasan bandar dan juga kawasan pesisir. Untuk makluman semua, pada masa ini hasrat kita adalah untuk tiap-tiap untuk menubuhkan 82 cawangan mengikut 82 kawasan adun di negeri Sarawak. Tapi yang tercapai pada masa ini adalah 78 dan di kesemua 78 ini untuk makluman semua memang kita mempunyai khusus program-program aktiviti dan tidak seperti dahulu memang daripada pusat kita menyalurkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk cawangan-cawangan mengadakan aktiviti. Selain daripada yang kita tahu aktiviti tiap-tiap bulan puasa kita ada Bubur Lambung, dan selain daripada itu kita juga ada program apa yang kita panggil program kasus Carnival Sokan yang mana kita salurkan kepada tiap-tiap cawangan sejumlah 10,000 khas satu cawangan untuk mengadakan aktiviti sokan, dan selain daripada itu kita juga salurkan peruntukan untuk mengadakan program Bubur Lampuk. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusi dan merasmikan mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Sebekas Negeri Sarawak ke-54 bertempat di Pullman Hotel Kuching pada Isnin. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menambah, Sebekas juga telah bersetuju untuk menambah jumlah peruntukan sebanyak RM21,000 bagi setiap cawangan bertujuan untuk pentadbiran dan menjalankan aktiviti tahunan. Pada mesyuarat itu, turut dilancarkan laman web Sebekas yang disaksikan Timbalan Presiden Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Naib Presiden Sebekas Abang Abdul Aziz Datuk Abang Abdul Rauf, Setiausaha Agung Sebekas Safi'i Ahmad, Naib Presiden Lukan Isman, Awang Sauni, Datuk Jeron Tak Jabu dan Dennis Ngau. Beralih dengan laporan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Isnin melaporkan 470 kes positif baharu telah dikesan di 30 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini ialah 295,900 kes. Daripada jumlah itu, 464 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 6 kes lagi merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Berikut 30 daerah di Sarawak yang dikesan mempunyai kes positif COVID-19.
Turut dimaklumkan, terdapat 2 kes kematian dilaporkan dengan kedua-duanya adalah lelaki berusia 37 dan 54 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam UKAS.